Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, syukur pada Allah kita dapat bertemu lagi pada malam ini dalam kuliah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tertangguh lama. Jadi kita akan sambung semula. Kita akan baca berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tajuk-tajuk yang terakhir. Iaitu tajuknya iaitu orang ramai masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala secara berbondong-bondong. Orang ramai masuk agama Allah Taala secara berbondong-bondong. Ini tajuk yang terakhir, iaitu dalam tajuk utusan-utusan ataupun delegasi yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kalau mereka yang pakai kitab macam saya ni, kitab yang macam ni, kitab ni dia di akhir tu. Tengok tajuk manusia berduyun-duyun masuk agama Allah, tajuk berkenaan dengan utusan-utusan. Okey, sebelum kita sambung lagi kita punya majlis, saya nak tanya sikit, minta komen suara okey ke tak? Minta komen suara okey ke tak? Minta komen suara okey ke tak? Putus-putus ke ataupun okey ke suara? Minta komen sikit. Bagaimana suara? Okey ke tak? Okey, abang Ahmad kata suara okey. Kak Katim kata suara okey. Lagi suara okey. Oh, dah masuk bab keluarga Nabi ya? Keluarga Nabi SAW. Haji perpisahan. Oh, yelah. Okey, betul. Kita sekarang baca berkenaan dengan ahli keluarga Nabi SAW. Okey, baik. Suara okey. Kita sambung berkenaan dengan isteri Nabi SAW. Isteri Nabi SAW. Abang Izhar minta komen sikit, dekat sambung isteri mana? Dekat isteri Nabi SAW yang mana satu? Ataupun kita nak mula balik je isteri Nabi SAW. Yang keenam. Okey, isteri Nabi SAW yang keenam iaitu Ummu Salamah. Okey, Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Okey. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kita sambung lagi berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk terakhir, antara tajuk terakhir rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tajuk utusan yang datang jumpa Nabi itu kita dah habis. Kita baca berkenaan dengan rumah tangga Nabi SAW. Tengok dekat akhir. Tajuk dia rumah tangga Nabi SAW. Iaitu berkenaan dengan anak-anak Nabi. Dan berkenaan dengan isteri Nabi SAW. Okey, kita sambung berkenaan dengan isteri Nabi SAW yang keenam yang disebutkan dalam kitab ni. Iaitu Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
kita sekarang sedang baca berkenaan dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bernikah dengan beberapa orang wanita. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bernikah dengan beberapa orang wanita, tetapi ada di kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda sallallahu alaihi wasallam nikah, kemudian lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam telah ceraikan mereka tanpa baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka, maka kerana itu mereka tak dikira sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi isteri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahi dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka ialah seramai 11 orang. Ini ialah sepakat para ulama, isi baginda sallallahu alaihi wasallam 11 orang ni sepakat. Tetapi lebih daripada 11, ini ada beberapa orang yang mana berlaku ikhtilaf para ulama, iaitu perbezaan pendapat di kalangan ulama. Adakah mereka itu merupakan isi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak, ataupun mereka itu ialah merupakan hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya iaitu Maria Al-Qibtiyah, iaitu hamba yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para ulama sepakat kesemuanya ada 11 orang. Kesemua mereka seramai 11 orang isteri. Isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama, iaitu kita telah baca mengenai mereka, mengenai beliau, iaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian selepas tu ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian selepas tu Sayyidatina Saudah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua iaitu Sayyidatina Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, yang kedua. Yang ketiga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan yang keempat iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan yang kelima ialah Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah Al-Amiriyah radhiyallahu taala anha. Mengenai beliau ini, mereka ini semua kita telah baca. Lima orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini kita telah baca. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, dan yang ketiga ialah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, yang keempat Sayyidatina Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan yang kelima ialah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha, ataupun juga digelar sebagai Ummul Masakin radhiyallahu taala anha. Kita telah baca berkenaan dengan mereka ini semua. Cuma Zainab di kalangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka itu meninggal dunia ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup, semuanya ada 2 orang. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam semua 11 orang. 2 orang yang mana meninggal dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pun kita dah baca, dan yang kelima ni Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha pun kita dah baca. 2 orang ini meninggal dunia ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bermakna baginda sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan 9 orang isteri. 9 orang isteri masih hidup ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih wafat. 2 orang meninggal dunia ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih hayat, masih hidup. Okey, isteri yang keenam iaitu isteri yang keenam ni iaitu namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah Hindun atau Hind binti Abi Umayyah radhiyallahu taala anha. Beliau merupakan bekas kepada isteri Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Beliau menjadi balu setelah kematian Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anha pada bulan Jamadil Akhir atau pada bulan Jumadal Ukhra tahun ke-4 Hijrah. Lalu beliau telah dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal tahun yang sama. Beliau dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal tahun yang sama. Okey, baik. Sebentar tuan-tuan. Nabi SAW menikahi beliau pada
pada beberapa hari yang terakhir daripada bulan Syawal. Okey. Dan kemudian beliau ini meninggal dunia pada tahun 59 Hijrah dan dikebumikan di Baqi'. Ada pendapat mengatakan tahun 62 Hijrah dan beliau dikebumikan di Baqi'. Ketika itu beliau berusia 84 tahun. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini ialah merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup paling lama. Dalam kalangan semua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri yang meninggal paling akhir sekali ialah Ummu Salamah ni. Kerana beliau meninggal dunia menurut setengah pendapat 59 Hijrah dan ada yang mengatakan tahun 61 Hijrah. Sebelum beliau meninggal dunia, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia tahun 58 Hijrah. Ada pendapat mengatakan 57, ada pendapat mengatakan 58 Hijrah. Kemudian isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang terakhir sekali meninggal dunia ialah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah ataupun nama sebenarnya ialah Hind binti Abu Umayyah radhiyallahu taala anha. Baik. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini ialah beliau merupakan bekas isteri janda atau balu daripada Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Kedua-dua pasangan suami isteri ini, Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu dan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, mereka berdua ialah antara pasangan yang awal memulai Islam di kota Mekah. Mereka daripada kabilah Bani Makhzum kan. Antara kabilah yang awal masuk Islam di kota Mekah. Dan kemudian setelah mereka memeluk Islam, bila Nabi SAW perintahkan orang Islam untuk pergi berhijrah ke kota Madinah, orang yang mula-mula berhijrah, yang mula-mula nak keluar pergi berhijrah ke kota Madinah ialah pasangan ini, Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu dan isteri dia bawa isteri dia, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan kemudian anak kecil mereka yang bernama Umar. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Baik. Ketika mereka nak keluar pergi berhijrah, ni cerita sebelum mereka berhijrah ke Madinah, bahkan sebelum beliau berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka nak pergi berhijrah, bila mereka nak keluar hijrah, ketika mereka sampai di Tan'im. Zaman dulu Tan'im ni, bahkan sampai sekarang pun, Tan'im ni ialah jalan nak pergi on the way pergi Madinah. Kalau orang daripada Mekah pergi Madinah akan lalu Tan'im. Jalan dia. Kalau daripada Madinah pergi Mekah pun sama, akan lalu Tan'im sebelum masuk ke Mekah. Bila sampai dekat-dekat Tan'im, waktu tu ahli keluarga suami mereka telah datang dan mereka telah halang pasangan ini untuk pergi berhijrah ke kota Madinah. Dan waktu itu mereka minta daripada Abu Salamah supaya serahkan anak dia masih kecil untuk pergi hijrah. Mereka kata, kalau kau nak pergi hijrah, kau pergilah hijrah seorang, tapi budak lelaki ni daripada keluarga kami takkan bagi kau bawa. Dia hijrah bersama dengan kau. Ketika mereka tengah bertengkar tu, waktu tu datang pula keluarga sebelah perempuan, keluarga Ummu Salamah lah. Keluarga Ummu Salamah pula datang, dan kemudian keluarga Ummu Salamah ni telah tuntut kepada Abu Salamah. Dia kata, kalau kau nak pergi hijrah, kau pergilah hijrah seorang, tapi perempuan ni, maksudnya Ummu Salamah, jangan bawa dia pergi hijrah, dia keluarga kami tak izinkan. Jadi waktu tu yang keluarga lelaki minta budak lelaki, anak-anak yang masih kecil lagi, bayi, dan keluarga perempuan pula tuntut supaya mereka serahkan Ummu Salamah untuk dibawa balik. Waktu tu mereka telah bertengkar. Dan keluarga perempuan juga nakkan supaya anak itu diserahkan kepada mereka. Di samping mereka juga nakkan supaya Ummu Salamah balik bersama mereka. Waktu tu mereka telah berebut anak kecil tu. Tapi akhirnya bila mereka berebut anak kecil tu, ada dalam riwayat disebutkan mereka tarik anak kecil tu sehingga terlepas daripada pegangan Abu Salamah atau mungkin Ummu Salamah, dan akhirnya mereka telah bawa lagi. Keluarga belah lelaki mereka telah bawa anak kecil ni pergi. Kemudian Ummu Salamah pula telah ditarik oleh keluarga perempuan daripada pergi berhijrah. Akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, akhirnya Ummu Salamah ini berhijrah berseorangan
Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau berhijrah bersorangan pergi ke kota Madinah. Kita mungkin kalau kita sampaikan kisah ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, kita mungkin boleh sampaikan dengan mudah. Tapi kalau kita alami keadaan ini, bagaimana perasaan kita? Asal nak pergi hijrah satu keluarga, mereka nak pergi berhijrah bertiga, tapi akhirnya anak dibawa lagi dan isteri pun dibawa lagi. Akhirnya Abu Salamah radhiyallahu taala anhu terpaksa pergi berhijrah bersorangan. Asal nak pergi satu family, tapi akhirnya berhijrah bersorangan pergi ke kota Madinah. Dan jarak antara Mekah Madinah begitu jauh, 450 km, 400 km lebih, 420-30 km. Beliau pergi bersorangan berhijrah ke kota Madinah. Dan beliaulah merupakan orang yang pertama sekali berhijrah ke kota Madinah. Seperti yang disebutkan di dalam kitab sirah, Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu ini, beliau telah berhijrah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam beliau mula berhijrah pada bulan Muharram, Safar. Akhir bulan Safar baru baginda sallallahu alaihi wasallam keluar untuk pergi berhijrah. Tapi baginda duduk dekat dalam gua Thur selama 3 hari. Lepas tu bila permulaan bulan Rabiul Awal, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu pun sampai di kota Madinah dan beliau orang yang pertama berhijrah ke kota Madinah. Jadi ini antara jasa beliau, atau mungkin kita kata antara manaqib beliau, keistimewaan beliau, orang yang mula-mula pergi berhijrah ke kota Madinah. Lepas tu barulah sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in pergi berhijrah ke kota Madinah. Secara umumnya mereka pergi bersendirian atau bersenyap-senyap. Tapi ada juga yang pergi beberapa orang, contohnya macam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini, bila beliau telah dibawa oleh ahli keluarga perempuan beliau pergi balik ke kota Mekah, tak dapat nak pergi hijrah, beliau setiap hari menangis kesedihan kerana teringatkan suami dia. Suami tak pergi mana, kemudian anak tak pergi mana. Dan lepas tu mereka dalam keadaan, beliau ini dalam keadaan yang begitu sedih. Sampaikan ada riwayat sebutkan setiap pagi beliau akan keluar pergi menangis, pergi ke keluar kawasan, pergi jauh daripada rumah keluarga dia akan pergi menangis. Setiap hari beliau akan keluar. Dan perkara ini berlaku berapa lama? Selama setahun. Perkara ini beliau menahan sabar selama setahun. Anak beliau yang kecil terpisah daripada beliau, Umar bin Abi Salamah tu. Kemudian lepas daripada itu, selepas tahun lah, akhirnya keluarga sebelah lelaki itu, keluarga sebelah perempuan mereka kesian tengok Ummu Salamah ni. Mereka kata, kenapa kita nak pergi tahan dia? Biarlah kalau dia nak pergi Madinah, biarkanlah dia pergi Madinah. Kerana waktu tu pun semua secara umum orang Islam semua dah hijrah ke Madinah. Nabi SAW pun dah berhijrah pergi ke Madinah. Dan lepas tu keluarga perempuan telah jumpa keluarga lelaki, minta kepada keluarga lelaki supaya serahkan balik anak dia. Dan akhirnya mereka pun telah serahkan balik anak Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kepada ibunya. Dan kemudian lepas beliau dah dapat anak beliau, setahun beliau menanggung kesabaran semata-mata untuk berhijrah pergi ke kota Madinah. Lepas dari itulah, selepas dah beliau dapat anak beliau, akhirnya beliau pun pergi berhijrah ke kota Madinah. Lebih kurang setahun selepas terpisah daripada suaminya, beliau barulah sampai di kota Madinah. Kemudian beliau tinggal bersama dengan suaminya, Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu ini sebenarnya ialah beliau merupakan, nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Abu Salamah radhiyallahu taala anhu ni beliau antara sahabat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suami beliau Abu Salamah ini ialah sebenarnya ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungan beliau? Beliau sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ibu kepada Abu Salamah ini ialah adik-beradik dengan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepada Abu Salamah nama Arwah dan Arwah binti Abdul Muttalib, dan adik-beradik dengan bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah. Dan selain daripada itu juga Abu Salamah ini ialah merupakan adik-beradik susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyusu dengan Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Abu Salamah juga
pernah telah menyusu dengan Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusu dengan beliau. Bermakna beliau ada hubungan dua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hubungan beliau ialah sepupu, dan yang kedua ialah hubungan beliau juga merupakan adik-beradik susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayangkan Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayang tengok beliau. Dan beliau juga banyak melakukan pengorbanan untuk agama Allah Ta'ala. Selepas hijrah ke Madinah, tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah, beliau masih lagi hidup. Abu Salamah ni, suami Abu Salamah. Dan kemudian, Abu Salamah radhiyallahu anhu telah pergi menyertai peperangan Uhud. Abu Salamah radhiyallahu anhu pergi menyertai peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, beliau ada cedera. Tapi tak disebutkanlah macam mana bentuk cedera tu. Tapi cedera itu mungkin luka. Ialah zaman dulu mereka pun tak rawat. Cedera itu makin lama bertambah teruk. Hari demi hari, kecederaan itu makin bertambah, makin teruk. Dan sampailah pada tahun 4 Hijrah, awal tahun 4 Hijrah, Rasulullah SAW telah hantar Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu pergi satu syariah, pergi satu pasukan tentera pergi perang, jihad. Lepas tu beliau balik. Bila beliau balik, waktu tu beliau punya luka lama tu makin teruk. Selepas pulang daripada syariah tersebut, akhirnya Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu ini pun meninggal dunia. Beliau telah meninggal dunia. Bila beliau meninggal dunia, Nabi SAW telah datang ziarah beliau. Beliau diziarahi oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW telah doa untuk Abu Salamah. Dalam riwayat hadis pada sebutkan, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Kan, Nabi doa, ya Allah ampunkan Abu Salamah. Nabi SAW pesan supaya tutupkan mata dia. Waktu tu dia baru meninggal dunia, Nabi datang ziarah. Nabi SAW pesan kan supaya tutupkan mata dia. Nabi doa untuk dia, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Wahai Allah, ampunkan Abu Salamah. Kan, warfa' darajatahu fil mahdin wa khlufu fi aqibi fil ghabirin. Nabi SAW doa supaya angkat darjat dia di kalangan orang yang Allah bagi petunjuk, dan juga supaya diberikan pengganti dia di kalangan keluarga dia yang mana ditinggalkan. Jadi Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, bila beliau meninggal dunia tahun 4 Hijrah, iaitu pada bulan Jamadil Akhir tahun 4 Hijrah. Kan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Ula, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Jamadil Thaniyah. Dan bila beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan isinya, isterinya iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan ada juga bersama dengan itu juga anak-anak daripada dia. Antara dia iaitu Salamah radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu taala anhu. Mereka ini merupakan anak-anak pada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ada lagi seorang anak perempuan. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila Abu Salamah ni meninggal dunia, selepas dah beberapa bulan beliau meninggal dunia, Nabi SAW telah pinang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW telah pinang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Waktu tu bila Nabi SAW pinang beliau macam kita kata keberatan untuk terima pinangan Rasulullah SAW. Apa beliau kata? Beliau kata, wahai Rasulullah, saya bukan tak nak terima pinangan tuan, tapi ada dua perkara pada saya. Yang menyebabkan saya keberatan nak terima. Pertama, saya ada anak-anak. Saya takut kalau kahwin dengan tuan, susahkan tuan untuk tanggung anak saya. Anak dia daripada Abu Salamah. Yang kedua, beliau kata, saya ni ada cemburu yang kuat. Saya sangat cemburu yang kuat. Kerana apa? Kerana beliau kerana waktu tu Nabi SAW ada beberapa orang isteri, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Saudah radhiyallahu anha, dan kemudian apa lagi, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Jadi beliau kata, saya ni cemburu. Saya ada sifat cemburu yang kuat. Nabi SAW kata, berkenaan dengan anak engkau, jangan risau, Allah Ta'ala akan cukupkan. Maksud jangan risau, rezeki Allah jamin. Allah akan bagi rezeki, jangan takut. Apa kau nak takut, rezeki Allah bagi. Kan? Kalau duduk dengan aku, kahwin dengan aku, apa kau takut? Jangan kau takut anak aku kesempitan, dan jangan kau takut juga aku susah untuk nak tanggung anak engkau. Tak payah takut, Allah akan mudahkan, Allah akan cukupkan. Yang kedua, Nabi SAW beritahu yang kau punya sifat cemburu tu, perasaan cemburu tu, insya-Allah lama kelamaan hilang. Dan akhirnya beliau kata, bila Nabi SAW berkata demikian, akhirnya beliau pun terima.
pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya beliau pun bernikahlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, dalam kitab hadis ada diterangkan bahawa berkenaan dengan sabar dalam ditimpa musibah, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha ini, bila beliau meninggal dunia, bila suami dia meninggal dunia, beliau telah membaca satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa tu? Bila orang meninggal, ialah ditimpa musibah, beliau telah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, ataupun wa akhlif alayya khairan minha. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Taala. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala pada musibah yang menimpa aku ini. Wa lufni khairan minha, dan bagi aku gantian yang lebih baik daripada musibah yang menimpa aku ini. Jadi waktu tu beliau terfikir bagaimana Allah Ta'ala boleh gantikan dengan lebih baik. Kerana suami beliau, iaitu Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, mana kita kata suami beliau yang meninggal dunia ni, beliau fikir bahawa suami beliau ni ialah lelaki yang begitu baik, lelaki yang sangat baik. Maka bagaimana mungkin ada lagi orang baik daripada Abu Salamah? Dia kata kalau Allah nak ganti, siapa lagi baik daripada Abu Salamah yang Allah nak gantikan? Tengok selepas beliau baca doa ini, Allah kabulkan. Allah Ta'ala telah mengurniakan beliau, Allah telah gantikan untuk beliau suami yang lebih baik daripada suami yang lama, Abu Salamah. Bahkan suami tersebut bukan sahaja lebih baik daripada suaminya Abu Salamah, bahkan suaminya itu adalah lebih baik daripada semua lelaki. Dan suaminya itu adalah lebih baik daripada seluruh makhluk Allah Ta'ala, dan merupakan insan yang paling agung, makhluk yang paling agung, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gantikan untuk beliau. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini, beliau ini di antara afqahun nisa. Beliau ialah merupakan afqahun nisa, iaitu apa dia? Antara wanita yang begitu alim, faqih. Antara wanita yang faqih dan antara wanita yang cerdik. Isteri Nabi SAW ada dua, ialah kalau kita kata antara yang faqih ada dua orang lah. Yang ma'ruf ni yang faqih dua orang. Satu pertama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kedua Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan mereka berdua ni dalam hadis banyak berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan hukum hakam banyak diriwayatkan oleh mereka. Dan hadis yang berkaitan hukum hakam juga banyak berkaitan dengan mereka. Diriwayatkan oleh mereka dan mereka diterangkan. Kerana dua orang ini si Nabi SAW yang juga faqih, dan dua-dua ni hidup lama. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meninggal tahun 58 Hijrah. Bermakna 47 tahun lepas Nabi SAW wafat baru beliau meninggal dunia. Kemudian Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha meninggal tahun lebih kurang mungkin tahun 59 atau 61 Hijrah. Makna dekat 50 tahun lepas Nabi SAW wafat, maka barulah beliau meninggal dunia. Jadi mereka pun hidup lama, dan ini juga mungkin menjadi asbab mereka ini banyak dirujuk oleh para sahabat radhiyallahu anhum, terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan hukum hakam dan juga berkenaan dengan hukum hakam dalam rumah, suami isteri apa hukum, dan juga berkenaan dengan perhubungan suami isteri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini ialah merupakan isteri Nabi SAW yang terakhir meninggal, Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau ialah antara wanita yang mana banyak melakukan pengorbanan untuk untuk agama Allah Ta'ala. Dan beliau dikemuikan di Baqi'. Isteri Nabi SAW semua 11 kan? 9 orang dikemuikan di Baqi'. Salah seorang dia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan 2 orang yang dikemuikan tempat lain. 2 orang tu, satu orang Khadijah radhiyallahu anha dikemuikan di Mekah, kerana Khadijah radhiyallahu anha meninggal di Mekah. Dia dikemuikan di Mekah, dikemuikan di Ma'lah, di perkuburan Ma'lah. Dan yang seorang lagi iaitu Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha, itu kita akan baca akan datang. Beliau dikemuikan dekat satu tempat nama dia Wadi Sarif. Wadi Sarif ni ialah depan daripada Tan'im lagi. Depan daripada Tan'im, iaitu lebih kurang 10 km. Kalau kita daripada Mekah pergi ke Madinah, kita lalu Tan'im, 10 km ke depan lagi ada kubur Maimunah radhiyallahu anha tepi jalan. Okey, baik. Itu berkenaan
dengan siapa? Berkenaan dengan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keenam. Kemudian jadi baginda sallallahu alaihi wasallam telah nikahi beliau pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal tahun 4 Hijrah, selepas habisnya iddah beliau daripada suami beliau, iaitu Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Kalau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahi pada bulan Syawal. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Syawal. Dan kemudian Ummu Salamah radhiyallahu taala anha juga dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Syawal. Dan kita baca yang seterusnya, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh, iaitu Sayyidatina Zainab binti Jahash bin Ri'ab, ataupun dibaca Riyab. Sayyidatina Zainab binti Jahash bin Ri'ab daripada Bani Asad bin Khuzaimah. Sayyidatina Zainab binti Jahash bin Ri'ab daripada Bani Asad bin Khuzaimah, ataupun dibaca dengan Ribab, mungkin. Kemungkinan dibaca dengan Ribab. Zainab binti Jahash binti Jahash bin Ribab. Beliau ialah daripada kabilah Bani Asad bin Khuzaimah. Sebab tu dipanggil Zainab binti Jahash Al-Asadiyah. Beliau dipanggil dengan Al-Asadiyah, iaitu daripada kabilah Asad, Bani Asad bin Khuzaimah. Beliau merupakan anak ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah bapa. Maksudnya beliau ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ialah merupakan anak kepada ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah bapa. Sebelum itu, maksudnya mak beliau ini ialah adik-beradik dengan bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mak beliau nama Barrah. Barrah ini ialah merupakan adik-beradik dengan bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ialah merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah ibu dia. Dan daripada Nabi sebelah bapa lah, baik. Sebelum itu beliau ialah merupakan isteri kepada Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang beliau dianggap sebagai anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu telah menceraikan beliau. Lalu Allah Taala telah menurunkan ayat yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu berbunyi, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula." Baik, ini juzuk 22. Kan dia permulaan ayat dia, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kemudian bawah tu, wa itaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsik wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa takhshanna sawallahu ahaqqu an takhshah. Kemudian baru sambung ayat, falamma qada Zaidun, Zaidun tu Zaid bin Harithah. Falamma qada Zaidun, sahabat Nabi, Allah Taala sebut nama dalam Quran, Zaid bin Harithah. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Baik. Dalam sini, jadi Allah Taala pun selepas daripada dia diceraikan, beliau diceraikan oleh suami dia, iaitu siapa? Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala pun telah turunkan ayat ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya bacakan tadi, kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya, iaitu dengan dia menceraikannya, maka kami kahwinkan engkau dengannya. Dengannya itu maksud dengan apa? Dengan Zainab, dengan Zainab binti Jahash. Baik. Berkaitan Zainab juga turun beberapa ayat dalam surah Al-Ahzab yang menghuraikan tentang persoalan anak angkat yang akan kami sebutkan nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengannya pada bulan Zulqa'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengannya pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash ini pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijrah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam
iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, baginda bernikah dengan beliau, Zainab binti Jahash. Jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang nama Zainab. Satu Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha, yang mana Al-Amiriyah Al-Hilaliyah, itu Zainab binti Khuzaimah. Seorang lagi ialah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Yang Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tapi Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, beliau meninggal dunia lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tahun 20 Hijrah meninggal dunia. Zainab binti Khuzaimah ni meninggal dunia tahun 20 Hijrah. Tahun 20 Hijrah beliau meninggal dunia. Zainab binti Jahash radhiyallahu anha ni meninggal dunia tahun 20 Hijrah. Baik. Zainab binti Jahash ni ialah merupakan Bani Asad bin Khuzaimah ni antara kabilah Quraisy, Al-Asadiyah, antara kabilah Quraisy. Nabi SAW ada anak angkat. Anak angkat Nabi SAW iaitu bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaman Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ni mula-mula kahwin dengan isteri dia yang pertama, Ummu Aiman. Perkahwinan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan Ummu Aiman dapat anak nama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu ini selepas berkahwin dengan Ummu Aiman radhiyallahu taala anhu, beliau ini telah bernikah pula dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Pernikahan ini siapa yang cadangkan? Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cadangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cadangkan supaya Zainab ini dinikahi oleh Zaid radhiyallahu anhu. Dan Zainab ini sepupu Nabi dan beliau Quraisy. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ni juga ialah kita kata bekas hamba. Macam mana hamba? Kerana Zaid ni asalnya ialah hamba kepada Khadijah radhiyallahu anha. Zaid ni cerita dia panjang. Kalau kita nak cerita pasal Zaid radhiyallahu anhu ni, cerita dia panjang. Beliau ni asalnya telah dicolek, ditawan, dicolek, kemudian lepas tu dijual di Mekah. Selepas dijual di Mekah, dibeli oleh satu orang pembesar Mekah nama Sayyidina Hakim bin Hizam. Waktu tu dia belum Islam lah. Kemudian akhirnya masuk Islam. Lepas tu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu telah hadiahkan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan lepas tu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ni telah dihadiahkan oleh Khadijah pula pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bebaskan beliau dan jadikan beliau anak angkat. Zaman jahiliah dulu, anak angkat dianggap macam anak sendiri. Walaupun Zaid bin Harithah ada ayah dia nama Zaid bin Harithah, tapi beliau juga dipanggil Zaid bin Muhammad, seolah macam beliau ni dianggap sebagai anak Nabi SAW yang betul. Jadi oleh kerana beliau ni bekas hamba, maka Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha ini ialah merupakan wanita Quraisy yang mana bangsa yang begitu mulia, dan dah satu beliau mulia Quraisy. Yang kedua pula ialah beliau ini ialah merupakan satu pertama Quraisy, dan yang kedua pula ialah beliau tak sesuai bernikah, kita kata macam tak berapa kenalah nak bernikah dengan hamba. Dia ni wanita merdeka. Satu pertama Quraisy. Yang kedua Zainab binti Jahash ni ialah merupakan wanita merdeka. Jadi waktu tu bila Nabi SAW cadangkan supaya dia nikah dengan Zaid bin Harithah, waktu tu mereka keberatan, bahkan keluarga dia pun keberatan nak nikahkan. Tapi oleh kerana Nabi yang suruh, macam Nabi bagi cadangan lah, tapi para sahabat kalau macam Nabi bagi cadangan, mereka anggap tu perintah. Jadi mereka berat untuk nak tolak. Berat untuk nak tolak permintaan Nabi SAW. Akhirnya nikah pun berlangsung. Nabi Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu pun telah bernikah dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Tapi bila bernikah, dalam riwayat ada disebutkan, dan kisah dalam kitab ada disebutkan bahawa bila Zaid ni masuk nak jumpa isteri dia, nak bersama dengan isteri dia, ialah pengantin nak masuk jumpa isteri dia, Zainab ni menunjukkan keengganan dia untuk terima Zaid, untuk bersama dengan Zaid. Dia macam tunjukkan macam action dia, tak nak terima. Jadi Zaid, permulaannya Zaid masih boleh tahan, tapi lepas lama-lama akhirnya dia tak boleh tahan. Jadi seorang macam Zainab ni tak nak kat dia. Jadi akhirnya dia pun telah
sampai kepada Nabi SAW dan nak ceraikan. Dan akhirnya dia telah ceraikan Zainab binti Jahash ni tanpa bersama. Dan kemudian jadi seolah-olah kalau tanpa bersama, seolah kita kata macam Zainab radhiyallahu taala anha ni janda berhias. Maknanya tak bersama dengan Zaid. Bila beliau diceraikan oleh Zaid, lepas itu Nabi SAW pun telah pinang. Selepas diceraikan oleh Zaid, Allah Ta'ala perintahkan supaya Rasulullah SAW bernikah dengan Zainab ni. Kenapa Allah perintahkan? Kerana untuk mansuhkan hukum hakam yang berkaitan dengan anak angkat. Hukum hakam yang berkaitan dengan anak angkat. Kerana zaman Nabi SAW, zaman jahiliah, zaman Quraisy dulu, mereka anggap bahawa anak angkat macam anak sendiri. Seolah-olah macam Zaid ni, Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Jadi bila Zaid ni nikah dengan Zainab, seolah macam anak Nabi sendiri nikah dengan Zainab. Jadi waktu tu Allah memerintahkan supaya nikah dengan Zainab. Bila Nabi SAW nikah dengan Zainab, waktu tu kecoh. Kan Muhammad nikah dengan anak dia sendiri. Kenapa? Maksud seolah-olah macam mereka anggap bahawa Zainab ni menantu Nabi. Kerana dia nikah dengan anak Nabi. Padahal Zaid tu bukan anak Nabi. Zaid anak angkat. Jadi waktu itulah bila Nabi SAW nikah dengan Nabi SAW bernikah dengan Zainab radhiyallahu ta'ala anha, Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha, maka dengan sendirinya hukum hakam anak angkat termansuh. Hukum hakam anak angkat iaitu apa dia? Iaitu macam anak angkat dikira sebagai anak sendiri, maka dimansuhkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahum fima aqta'tum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Bermakna apa dia? Iaitu Allah perintahkan supaya setiap orang tu dibinkan, maknanya dipanggil dengan nama bapa dia. Kan? Kalau Zaid bin Harithah bukan Zaid bin Muhammad. Jadi bila Zaid bin Harithah ni bernikah dengan Zainab, dia bukan anak Nabi. Jadi apa salahnya Nabi SAW menikah dengan Zainab? Ialah sebab kerana kan kalau bapa mentua, dia tak boleh nikah dengan menantu dia. Ialah maknanya walaupun dah diceraikan, bila dah bersama, maka tak boleh nikah dengan menantu dia. Kan? Dia tidak boleh bernikah dengan menantu dia. Bila anak dia dah bersama dengan perempuan tu, tak boleh bernikah. Jadi orang Arab anggap benda tu iaitu benda yang macam satu benda yang hina. Jadi akhirnya Nabi SAW bernikah dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW bernikah dengan beliau pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijrah. Pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijrah. Ummu Salamah tahun 4 Hijrah, Syawal tahun 4 Hijrah. Kemudian tahun 5 Hijrah Nabi SAW bernikah dengan siapa? Bernikah dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Zainab binti Jahash radhiyallahu anha ni juga antara isteri Nabi SAW yang mana banyak bersedekah, cukup kuat bersedekah. Dalam riwayat ada disebutkan bahawa dalam kitab, dalam hadis tu ada disebutkan, Nabi SAW ada disebutkan bahawa sebelum baginda wafat, baginda ada bagi tahu bahawa di kalangan isteri aku ada orang yang paling panjang tangannya yang akan menyusuli aku. Dia yang mula-mula akan menyusuli aku. Mana baginda SAW beritahu mafhumnya, iaitu di kalangan isteri aku, orang yang mula-mula akan menyusuli aku, mana meninggal dunia, ialah orang yang paling panjang tangannya. Nabi beritahu panjang tangan. Maka waktu tu bila Nabi SAW wafat, para isteri Rasulullah SAW telah mula ukur tangan masing-masing. Siapa tangan yang paling panjang? Siapa tangan dia paling panjang? Bila mereka ukur tangan masing-masing, tengok tangan siapa paling panjang, mereka dapati orang yang tangan dia paling panjang ialah Saudah radhiyallahu anha. Saudah radhiyallahu anha pun orang dia tinggi. Saudah radhiyallahu anha ni orang dia tinggi besar. Kan tu Umar radhiyallahu anhu pun pernah tegur Saudah. Dia kata kau jangan keluar. Kalau kau keluar orang semua tahu, kenal kau. Jadi bila mereka ukur tangan, tengok yang paling panjang tangan Saudah. Jadi mereka pun ingat kan mungkin Saudah yang mula-mula akan meninggal dunia. Tapi tengok-tengok bila mereka pada lama berlalu, mereka tengok yang mula-mula sekali meninggal dunia lepas Nabi wafat. Kan yang meninggal dunia Nabi wafat tu tak kira lah. Tapi mula-mula sekali yang meninggal dunia lepas Nabi wafat ialah Zainab ni. Zainab binti Jahash. Jadi bila mereka tengok
Oh, barulah mereka faham. Makna panjang tangan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ialah banyak bersedekah. Kerana mereka tengok bahawa dia ni begitu kuat bersedekah. Kan? Isi Nabi SAW yang lain pun kuat bersedekah juga. Tapi beliau ni paling banyak bersedekah. Maka kerana itu disebutkan panjang tangan. Jadi kadang-kadang istilah ataupun kita kata apa panggil. Kita kadang-kadang perumpamaan ni berbeza. Tak setiap bahasa sama kan. Kalau bahasa kita panjang tangan, makna kuat mencuri. Kan? Banyak mencuri. Tapi kalau bahasa Arab panjang tangan, maknanya itu banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Maka kena tengoklah bahasa apa. Jadi kadang-kadang kena tahu istilah. Jangan terjemah panjang tangan. Kalau bawa bahasa Melayu, kena faham dengan makna dia. Iaitu kalau dalam bahasa Arab lah. Iaitu memberi makna banyak bersedekah. Tapi beliau pun bukanlah meninggal lepas Nabi terus. Lebih kurang dekat 10 tahun ke lepas Nabi SAW wafat, barulah beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia tahun 20 Hijrah. Dan kemudian beliau juga dikebumikan di Baqi'. Okey, itu berkenaan dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Beliau ni beliau meninggal kat sini. Kalau dalam kitab Arab saya tengok ada disebutkan bahawa ni dalam kitab Arab saya terjemahkan saja, iaitu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan beliau pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijrah. Ada juga pendapat mengatakan tahun 4 Hijrah. Dan beliau ialah merupakan wanita yang paling banyak beribadah dan yang paling banyak bersedekah. Beliau meninggal dunia tahun 20 Hijrah. Ketika itu beliau berusia 53 tahun. Kalau Ummu Salamah ketika meninggal dunia usia 84 tahun. Ummu Salamah tadi ketika meninggal dunia lambat, Ummu Salamah radhiyallahu anha meninggal dunia ketika usia 84 tahun. Tua. Maksudnya agak berumur lah. Dan beliau pula meninggal dunia tahun 20 Hijrah. Dan waktu tu beliau berusia 53 tahun. Sayyidatina Zainab binti Jahash ni meninggal dunia tahun 20 Hijrah berusia 53 tahun. Jadi beliau inilah merupakan wanita yang mulia sekali meninggal dunia selepas kewafatan Rasulullah SAW. Jenazah beliau telah disolatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kemudian beliau telah dikebumikan di Baqi'. Sekejap tuan-tuan. Kemudian isteri Nabi SAW yang seterusnya iaitu Juwairiyah. Sekejap tuan-tuan Baik. Isteri Nabi SAW yang seterusnya iaitu isteri Nabi yang ke-8. Isteri Nabi SAW yang ke-8 ialah Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith. Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah binti Al-Haris. Al-Haris ini ialah merupakan ketua kepada Bani Mustaliq. Bani Mustaliq iaitu daripada kabilah Khuza'ah. Khuza'ah antara kabilah Arab besar dan antara kabilah berpengaruh yang tinggal di Hijaz. Kabilah Khuza'ah. Jadi Al-Haris ini ialah ketua, mana bapa dia Al-Harith ni, Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar. Nama beliau ni Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar, daripada kabilah daripada kabilah Bani Mustaliq. Dan Bani Mustaliq ni ialah ialah daripada pecahan Khuza'ah, kabilah Khuza'ah. Beliau pada mulanya merupakan orang tawanan yang menjadi milik Sayyidina Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Tetapi Sayyidina Thabit radhiyallahu anhu telah bersetuju membebaskannya secara mukatabah. Lepas ni saya akan jelaskan. Lalu Rasulullah SAW telah membayar tebusan pembebasannya dan mengahwininya pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijrah. Nabi SAW telah mengahwini beliau pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijrah. Tapi kat sini terjemahan tak sempurna. Ada sambungan lagi. Baginda SAW menikahi beliau pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijrah. Ada pendapat mengatakan tahun 5 Hijrah. Maka orang-orang Islam, mereka telah memerdekakan 100 keluarga daripada Bani Mustaliq. Dan mereka berkata, kesemua mereka ini adalah merupakan ipar duai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka merdekakan keluarga yang lain dan mereka mengatakan bahawa mereka ialah ipar duai Rasulullah SAW. Beliau merupakan wanita yang paling banyak keberkatan terhadap kaumnya. Beliau merupakan wanita yang paling banyak keberkatan terhadap kaumnya. Beliau meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijrah. Ada pendapat mengatakan 55 Hijrah. Ketika itu beliau berusia 65 tahun. Beliau meninggal dunia tahun 56 Hijrah atau ada kata tahun 55 Hijrah. Dan waktu itu beliau berusia 65 tahun. Ini kita berhenti sampai sini. Kita baca last tentang Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dhirar radhiyallahu taala anhu. Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu taala anhu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 5 Hijrah berlakunya peperangan Bani Mustaliq, dipanggil Ghazwah Bani Mustaliq ataupun juga dipanggil Ghazwah Al-Muraisi'. Ghazwah ini dipanggil Ghazwah Bani Mustaliq ataupun juga dipanggil dengan nama Ghazwah Al-Muraisi'. Jadi dua nama, Ghazwah Bani Mustaliq ataupun Ghazwatul Muraisi'. Baik, berlaku tahun 5 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, peperangan ini berpunca daripada ketua kepada kabilah Bani Mustaliq, ayah pada Sayyidatina Juwairiyah ni, nama Al-Harith bin Abi Dhirar. Dia telah kumpulkan kabilah dia dan juga kabilah yang kabilah berhampiran untuk pergi berperang dengan orang Islam di Madinah. Jadi waktu tu Nabi SAW pun dapat maklumat bahawa mereka nak serang Madinah. Maka Nabi SAW pun telah kumpulkan orang Islam, tentera Islam. Baginda SAW pun telah pergi Ghazwah, pergi berperang dengan mereka. Dan akhirnya berlakunya peperangan. Permulaan mereka menentang, tapi akhirnya mereka telah kalah. Dan bila mereka telah kalah dan akhirnya kesemua mereka ditawan. Selepas ditawan, kabilah Bani Mustaliq ni kesemua mereka telah ditawan. Termasuk ditawan juga Zainab ni, Juwairiyah binti Al-Harith ni ditawan. Dan termasuk juga yang ditawan ialah iaitu ayah dia sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, selepas dari tawan, Nabi SAW pun telah bagikan harta ghanimah. Dan termasuk dalam tawanan tu, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum telah dapat tawanan. Di kalangan para sahabat dapat harta tawanan, mereka dapat waktu tu satu orang sampai dapat satu family. Mungkin satu family ada 5-6 orang ke, kadang anak, isteri, kemudian dia punya anak-anak dia semua jadi tawanan. Kerana satu orang dapat satu family. Nabi SAW bagi satu orang, satu family, semua jadi hamba. Jadi salah seorang dari mereka yang ditawan juga, iaitu Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu taala anha. Waktu tu dia belum Islam lah, ditawan. Beliau telah jatuh dalam tawanan, telah diberikan kepada satu orang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Ini satu orang sahabat Nabi yang suara dia kuat. Dan beliau ni juga dipanggil Khatib Rasulullah SAW. Khatib Rasulullah SAW. Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu. Ni berkenaan dengan beliau pun ada lah cerita pasal beliau ni kan. Yang itu cerita dia panjang tapi tak berkaitan dengan ni. Jadi Sayyidatina Juwairiyah ni selepas dah ditawan, dia ni anak orang besar, dia ni anak ketua. Jadi Sayyidatina Juwairiyah ni telah pergi jumpa dengan Sayyidina Thabit. Dia kata, aku ni anak pembesar. Dia kata, aku tak boleh jadi tawanan. Dia kata, boleh tak kalau kau bebaskan aku? Thabit radhiyallahu anhu kata, boleh, aku boleh bebaskan kau, tapi dengan syarat kau kena bayar pada aku. Kau kena bayar sekian-sekian wang, sekian-sekian bayaran, maka baru aku bebaskan kau. Dalam istilah maksudnya dalam istilah kitab fiqh atau dalam hadis dalam fiqh, ini istilah ni dipanggil mukatabah atau kitabah, perjanjian kitabah atau perjanjian mukatabah. Perjanjian kitabah atau mukatabah ini ialah dengan hamba. Bila satu orang hamba, dia buat perjanjian dengan tuan dia nak dibebaskan dengan kena bayar sekian, tuan dia syaratkan sekian, maka hamba tu dipanggil hamba mukatab. Jadi dalam ni makna beliau ni dipanggil hamba mukatabah. Ialah mukatab kalau lelaki, perempuan mukatabah. Perjanjian tu dipanggil perjanjian kitabah atau mukatabah. Jadi Sayyidina Thabit radhiyallahu anhu telah tetapkan bayaran yang agak tinggi. Dia kata, kalau kau nak bebaskan, kau kena bayar sekian-sekian. Mungkinlah kita kata mungkin 10,000 kau kena bayar.
Dia tak ada sebutkan dalam kitab sirah apa, tapi mungkin disebutkan 10,000 kau kena bayar. Jadi bayaran tu tak mampu nak dijelaskan, dia tak mampu Juwairiyah ni nak bayar. Akhirnya Juwairiyah ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, tuan orang baik, dia kata, cubalah tuan pujuk sahabat ni supaya rendahkan sikit bayaran tu supaya aku dapat dibebaskan dan aku dapatlah bayar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tanya pada beliau, nak tak kalau aku khabarkan pada kamu yang lebih baik daripada itu? Apa dia? Iaitu kalau aku bayarkan bayaran tu bagi pihak kau dan kemudian aku bebaskan kau. Maksudnya aku bayar bagi pihak kau dan aku bebaskan kau dan kemudian aku kahwini kau. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita dengar kisah ni, kita jangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil kesempatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan tindakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam fikirkan perkara yang akan datang, hikmah yang akan berlaku lepas tu. Jadi lepas tu beliau pun akhirnya setuju. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah panggil Thabit. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah runding dengan beliau berapa nak kena bayar. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak Nabi bayarkan untuk beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bebaskan beliau. Jadi yang bebaskan tu Thabit tu lah, tapi maknanya seolah pembebasan itu telah bantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah macam Nabi bebaskan beliau. Jadi itu adalah merupakan satu jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar kepada beliau. Beliau pun dibebaskan. Selepas dibebaskan, Nabi SAW telah dakwahkan beliau masuk Islam. Dan beliau pun masuk Islam. Lepas tu Nabi SAW pun telah nikah dengan beliau. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, ini antara salah satu kisah yang begitu agung yang tersemat dalam kitab sirah. Okay, apa dia? Kita boleh bayangkan macam mana, iaitu berkenaan dengan cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah SAW. Apa dia? Selepas Nabi bernikah dengan Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu taala anha ini, maka apa yang berlaku? Tadi saya dah sampaikan bahawa kabilah Juwairiyah ni, kabilah dia nama Bani Mustalik. Bani Mustalik ni adalah kabilah Arab yang mulia dan antara kabilah Arab yang berpengaruh, yang berprestij. Mereka juga ditawan. Dan mereka ditawan lebih kurang 100 orang keluarga. 100 keluarga, 100 family yang telah menjadi tawanan para sahabat. Semua telah jadi hamba. Free dia jadi hamba semua. Bahkan mereka ditawan. Jadi, tapi bila Nabi SAW menikah dengan Juwairiyah, para sahabat radhiyallahu anhum yang dalam tangan mereka ada hamba daripada kabilah Juwairiyah ni, kabilah Bani Mustalik ni, mereka telah berkata bahawa adalah sangat tak patut kalau kami memiliki hamba yang mana hamba kami ni ialah merupakan ipar duai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Mustalik ni semuanya keluarga isteri Nabi. Jadi seolah-olah Bani Mustalik yang telah jadi hamba mereka sekarang ni adalah merupakan ipar duai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat kata sangat tak patut kalau kami memiliki hamba, kami pegang hamba dalam tangan kami, iaitu mereka adalah merupakan ipar duai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang berlaku? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang ada memiliki hamba daripada kabilah Bani Mustalik ini, kesemua mereka telah merdekakan hamba mereka itu. Tuan-tuan, satu orang pegang satu family. Satu family ada berapa orang? Ada para ulama yang tulis. Antara contoh Syekh Nuruddin Itir. Syekh Nuruddin Itir ada karang satu kitab kecil namanya Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Dalam kitab itu beliau kata dianggarkan zaman itu satu family ialah ada 7 orang. Ialah suami, isteri, makna mak, ayah, kemudian anak mungkin 5 orang. Katalah satu family mungkin 5 atau 6 ataupun 7 orang. Satu family waktu tu. Kesemua para sahabat ini telah merdekakan satu family. Jadi dianggarkan waktu tu kalaulah satu family iaitu ada 7 orang, 7 darab 100 family, 7 darab 100, 700 orang. 700 orang, mungkin 600 ke 700 orang yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh para sahabat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhum telah merdekakan ke semua hamba itu. Yang bilangan mereka 600 ke 700, semata-mata kenapa? Hanya satu sebab, iaitu kerana hamba itu ialah merupakan saudara mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu je mereka merdekakan. Ini menunjukkan betapa kasihnya dan cintanya dan betapa ta'zimnya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka merdekakan hamba itu, tuan-tuan, apa yang berlaku? Akhirnya ke semua para hamba, bekas hamba lah yang dah dimerdekakan itu,
Iaitu yang mana mereka itu ialah merupakan kabilah Bani Mustalik, semua mereka masuk Islam. Bila semua mereka masuk Islam, ini semua asbab apa? Asbab daripada Nabi hanya nikah dengan Juwairiyah. Nabi nikah dengan Juwairiyah seorang. Nabi hanya bernikah dengan Juwairiyah, tapi dengan sebab Nabi nikah dengan seorang ini, akhirnya 600 ke 700 orang masuk Islam. Maka bila tengok situasi ini, keadaan ini berlaku, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa di kalangan kami, maksudnya di kalangan isteri Nabi, Juwairiyah lah merupakan wanita yang paling banyak keberkatan dia kepada kaum dia. Maksudnya paling banyak mendatangkan manfaat kepada kaum dia. Apa dia? Kerana sebab Nabi kahwin dengan dia, akhirnya seluruh kaum keluarga dia masuk Islam. Dimerdekakan, satu dimerdekakan, yang kedua masuk Islam. Itulah lagi besar. Pertama dimerdekakan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, jadi hamba bukan senang. Hamba ni seluruh badan dia, seluruh diri di milik tuan dia. Tapi bila terlepas dari perhambaan, itulah merupakan satu nikmat besar. Lepas tu bila mereka dimerdekakan, akhirnya ke semua kabilah dia masuk Islam. Mana taknya Allah bagi nikmat yang besar pada mereka, dimerdekakan. Hanya kerana Nabi kahwin dengan satu orang perempuan daripada kalangan kabilah mereka. Akhirnya ke semua Bani Mustalik masuk Islam, termasuk ayah Juwairiyah sendiri. Ayah dia nama Haris bin Abi Dirar radhiyallahu taala anhu, akhirnya masuk Islam juga. Akhirnya pun masuk Islam. Kenapa? Kerana anak dia dari isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum kabilah dia pun dimerdekakan semua. Mereka semua dia telah masuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, satu perkara yang kita nak ambil iktibar, satu pertama cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka tak pandang langsung harta benda dunia. Cinta mereka untuk cinta itu mereka boleh korbankan segala harta benda dunia. Ini sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kita nak sampaikan, iaitu satu keluarga pegang satu family. Katalah 7, 6 orang, atau mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7 orang. Satu keluarga ada, dia dapat hamba. Waktu tu dia menikahkan berapa? 100 orang family. Kita tahu tak, satu orang tu, nilai satu hamba tu berapa? Nilai satu hamba, lagi-lagi ini adalah hamba bangsa Arab, kabilah Arab Bani Khuza'ah, antara kabilah Arab yang berprestij zaman tu, kabilah Arab berpengaruh. Satu hamba ialah nilainya, iaitu melebihi kereta sport yang mahal tahun ni, zaman ni. Katalah apa kereta yang mahal zaman kita ni? Mungkin kita kata kereta Mercedes, pun tak adalah mahal sangat. Mungkin Porsche, mungkin Jaguar, mungkin Porsche. Itu nilai satu hamba, hamba Arab. Dan atau mungkin nilai satu buah banglo yang besar, 500, 600 ribu. Nilai satu orang hamba zaman tu. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum senang-senang saja mereka boleh merdekakan hamba tu dengan kerelaan hati mereka tanpa ada paksaan, dan dengan hati yang tenang mereka merdekakan hanya semata-mata kerana hamba itu ialah saudara mara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan seorang mereka merdekakan, sampaikan mungkin satu orang merdekakan sehingga 5 atau 6 ataupun 7 orang hamba, satu keluarga terus mereka merdekakan. Ini dilakukan hanya semata-mata kerana kasih, sayang, cinta dan ta'zimnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebutkan bahawa di kalangan kami wanita yang paling banyak keberkatan daripada ahli keluarga, daripada kaum dia, ialah Sayyidatina Juwaidah binti Al-Harith bin Abi Dirar radhiyallahu taala anhuma. Jadi beliau ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Syaban tahun 6 Hijrah. Bulan Syaban tahun 6 Hijrah, dan beliau meninggal dunia pada tahun 55 Hijrah. Ada pendapat yang mengatakan tahun 56 Hijrah. Beliau meninggal dunia tahun 56 Hijrah, ada pendapat mengatakan 55 Hijrah. Dan ketika beliau meninggal dunia, beliau berusia 65 tahun. Nanti kita akan sambung insya-Allah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-9, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Itu nanti kita akan baca nanti akan datang. Wallahu alam. Sampai itu sahaja berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sebenarnya kitab ni kita nak baca sikit lagi. Kitab ni dah akhir-akhir dah ni. Kan kitab ni pun saya dah mengajar kitab ni dah berapa tahun dah, sejak 2013 last. Mula mengajar, bukan last. Mula mengajar 2013, 2014, 15, 2013 saya mula mengajar akhir tahun. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dah 7 tahun. Ni masuk tahun ke-8. Tahun ke-8. Mudah-mudahan dapat khatam lah insya-Allah. Dalam tahun ni insya-Allah kita dapat khatamkan. Ni pun PKP pun dilanjutkan lagi.
Mungkin insya-Allah kita sempat pun kot khatam dalam tempoh PKP ni. Saya usahakan insya-Allah. Ni lepas ni pun kita boleh baca dia. Okey, baik. Itu berkenaan dengan apa dia? Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ke nak tanya? Ada apa ke nak tanya? Tak ada. Ada apa nak tanya ke? Okey. Baik, wallahu alam. Baik, jazakumullahu khair wa iyyakum. Sesiapa yang mana ucapkan jazakallahu khair, jazakumullahu khair wa iyyakum. Wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berkati. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sekarang dalam tempoh yang mana kita bersedia maklum, semua dah maklum dah pasal COVID ni. Cuma yang penting kita banyakkan taubat, istighfar, taubat, istighfar. Kita banyak doakan supaya Allah Ta'ala hilangkan segera. Dan salah satu cara ni iaitu kita bertawassul. Tawassul apa dia? Tawassul ni ialah ada beberapa bentuk tawassul. Tapi antara salah satu bentuk tawassul iaitu tawassul dengan amal soleh. Dan antara tawassul itu tawassul dengan majlis ilmu. Menyertai dan hadir majlis ilmu ni ialah antara amal soleh. Maka bila setiap kali kita hadir majlis ilmu, kita menyertai ilmu dan kita belajar ilmu, maka hendaklah kita bertawassul. Kita usahakanlah tawassul dengan amal soleh kita ini, menyertai majlis ilmu, lagi-lagi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis sirah Nabi. Kita tawassul kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hilangkan segala wabak daripada kita. Di samping itu banyakkan istighfar, banyakkan taubat, jaga amal soleh. Kalau boleh jangan tinggal tahajud pada waktu malam, doa kepada Allah Ta'ala, banyakkan istighfar, banyakkan taubat, dan kemudian juga banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam tempoh begini, kalau boleh jangan tinggal setiap kali selepas sembahyang subuh. Setiap kali selepas sembahyang subuh paling kuranglah. Kalau nak buat banyak kali dipersilakan, tapi setiap kali lepas sembahyang subuh, kalau boleh jangan tinggal baca zikir ya latif 129 kali. Wiridkan berseorangan sampai duduk. Zikir ya latif 129 kali selepas solat subuh terutamanya. Kalau nak buat waktu lain, maka dipersilakan. Jadi kita niatlah supaya dengan keberkatan majlis seumpama ini, kita bertawassul kepada Allah Ta'ala, majlis sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita tak dapat nak menyertai dalam secara fizikal, tapi kita dalam online. Tapi pun semoga kita niat Allah Ta'ala rahmati, berkati, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita di akhirat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan insya-Allah supaya Allah Ta'ala hilangkan wabak COVID ni, Allah angkat wabak COVID ni daripada kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.